Derita membawa bahagia. Aku Izzah, bukan nama sebenar. Seorang anak kampung yang hidup biasa-biasa je. Hidup aku sederhana dari keluarga yang hasil rezekinya dari tulang empat kerat. Aku juga seorang yang tidak mempunyai rupa paras yang cantik. Aku tak belajar tinggi, sekadar STPM saja. Kisah percintaan aku bermula dari aku tingkatan 2, di mana aku kenal dengan seorang lelaki bernama Ikmal. Bukan nama sebenar juga Masa ni aku cuma cinta monyet je lah. Dia di Selangor dan aku di Perak. Tapi aku benar-benar menyayanginya. Cuma dihalang kerana aku masih sekolah dan usia pun terlalu muda. Melangkaui usia remaja, aku sambung pelajaran aku di tingkatan 6 dan aku masih menaruh harapan pada Ikmal. Tapi dalam masa yang sama, hati muda aku meronta-ronta untuk betul-betul bercinta. Jadi aku tinggalkan Ikmal dan aku berkenalan pula dengan Rosdan. Usai hubungan aku dengan Rosdan hampir setahun dan masuk tahun kedua, aku dilamar untuk bertunang. Habis je belajar, aku bertunang dengan Rosdan dan Ikmal dapat tahu semua perkara. Ikmal dia macam biasa-biasa je. Cuma pesanannya supaya semoga aku bahagia. Sebenarnya, Ikmal menghalang kerana bagi dia belajar lebih baik dari kahwin di usia remaja. Tapi aku membangkang sebab bagi aku, Rosdan benar-benar menyayangi aku. Aku dan Rosdan bertunang dan hidup kami seperti biasa. Kami bahagia. Cuma di pertengahan jalan cerita kami, sebenarnya Rosdan dah hampir setahun dah selingkuh dengan aku. Ketika kami bertunang, Rosdan sudah ada hubungan lain. Atas alasan aku kurang memberi tumpuan masa awal tahun hari itu sebab aku sibuk belajar untuk exam akhir STPM. Kami bertunang hujung tahun selepas habis exam. Dan saat itu aku dah mula rasa tak sedap hati dah. Yelah sebab Rosdan dah ada orang lain kan. Aku cuba pertahankan hubungan kami tapi aku silap. Dia lebih memilih perempuan yang bernama Zuri. Aku berlawan juga tapi aku tewas. Masa ni muncul pula seorang lelaki yang bernama Daud. Aku kenal dah lama dengan Daud ni tapi cuma sekadar abang angkat dekat tempat kerja part time aku. Aku teringat Ikmal yang memang tak pernah lost contact dari dulu sampailah saat ini. Aku berhubung juga dengan dia macam biasa dan aku ada share juga dengan dia masalah aku. Dan aku teringat juga pesan dia dulu, belajar, jangan fikir nak kahwin aja. Aku kemurungan sampai pingsan dan menangis sampai setiap hari kat rumah, tempat kerja. Aku macam jadi gila. Aku sakit sebab dikhianati. Aku pujuk Rosdan untuk kembali dan stay dengan hubungan kami. Sehinggalah aku sendiri pergi rumah dia, menangis dan merayu. Sampaikan dia bohong dekat aku. Dia mengaku untuk tinggalkan perempuan tu. Tapi itu cuma ayat dia untuk aku balik daripada rumah dia. Sampai saja aku kat rumah dengan hati yang gembira, tiba-tiba telefon aku berdering. Assalamualaikum. Abang nak putus dengan Ayang. Abang tak nak kahwin dengan Ayang. Menangislah aku sepuasnya. Itu je dia cakap. Aku kerja macam biasa. Di mana tempat yang aku kata aku kenal seorang lelaki bernama Daud tu. Aku kerja tak lama sebab aku sakit masa tu. Kaki aku bengkak dan tak boleh jalan. Aku tak tahu kenapa. Aku kerap cuti MC dan mula ponting kerja. Bila kerja pun aku nangis dan tak bersosial dengan orang. So, Daud selalu teman aku makan dan hiburkan hati aku. Lama-lama tu, aku mula tersuka dengan Daud. Bagi aku, Daud baik dan dia selalu bagi perhatian pada aku. Bertambah rasa sayang seorang abang kepada sayang seorang kekasih. Tapi, Daud mengelak. Mungkin aku bukan tandingan untuknya. Waktu itu Ikmal juga masih di hati dan sentiasa lagi berhubung dengan dia sebagai seorang kawan. Nak Ikmal, masa tu aku rasa dia seorang yang tidak bersungguh-sungguh. Dan masa tu juga mungkin dia jauh. Dipendekkan cerita, aku ada perselisihan faham dengan Daud. Aku pun dah malas tak nak kerja kat situ. So aku beralih arah ke Penang. Aku stay dekat sini dan menyewa. Masa ni lah macam-macam aku fikir. Sedih dengan apa yang terjadi sebab Rosdan curang tinggalkan aku putuskan pertunangan. Daud pula kawan yang baik tiba-tiba jadi dingin dan tak bertegur sapa. Ikmal pula jauh dan jarang berhubung dengan aku dan bagi aku dia tak bersungguh pun nak kawan serius dengan aku. So pada satu hari tu phone aku berdering dan lepas aku solat dan mengaji, aku berdoa untuk temukan aku dengan jodoh yang baik. Rupa-rupanya call yang masuk tu adalah Daud. Jadi jantung aku bergetar. Dan soalan pertama dia, hang okey ke kat sana? Aku cuma cakap aku okey. Dan dia terus letak phone. Seminggu lepas tu, Daud ada buat program dekat rumah aku. Dia bawa mak ayah dia. Dan aku rasa perkara tu biasa je lah. Dan lepas tu sebulan Daud diam. Aku masih tertanya-tanya kenapa Daud diam sekian lama. Sampailah satu hari dia komen kat profile picture aku dekat muka buku. Katanya, ingat sekak kau? Aku anggap biasalah dan aku reply komen tu dengan ayat. Mestilah sekak. Kalau tak sekak takkan nak buat profile picture. Aku anggap benda tu habis kat situ. Sebab aku nak bersiap keluar masa tu dan aku tak sangka yang dia nak komen aku lagi. Siap aku terus keluar tanpa aku peduli pun dekat komen tu. Balik rumah baru aku tengok yang rupanya dia balas komen aku, dia cakap,
Hang nak tak kat aku? Masa tu aku rasa kecil sangat aku. Sama ada nak pingsan ke nak seronok sangat. Aku tak tahulah. Tak tahu nak rasa. Bila aku komen lambat, dia pula balas stiker monyet pegang bunga yang layu. Aku macam tak fikir habis. Tapi aku dah tanya mak ayah, abang kakak aku. Diorang semua cakap, ikut akulah. Jadi aku teruslah balas dekat Daud. Yes, aku nak. Okay, kemudian teruskan pertunangan dengan Daud. Masa ni Ikmal masih lagi berhubung dengan aku. Dan ayat dia macam biasa. Kenapa cepat sangat? Tak perlu tergesa-gesa nak kahwin awal. Bina kerjaya dulu. Itu ayat Ikmal untuk aku. Dan aku macam biasa tetap dengan keputusan aku. Degil kan? Berapa kali dah Ikmal kecewa dengan aku? Cerita sebelum bertunang, persiapan semua dah siap dan cuma tunggu hari je nak bertunang. Tiba-tiba tertangguh. Jadi sebulan. Sebab Daud tiba-tiba hilang dari radar. Aku macam orang gila cari dia, sampaikan dekat tempat kerja dia, rumah sewa dia. Aku cari tak jumpa-jumpa. Call message semua tak ada respon. Aku macam dah putus harapan dah. Masa ni aku cuma mampu doa dan nangis je. Kemudian satu hari tu aku dapat message daripada dia. Dan apa yang dia hantar adalah, kita tak boleh kahwin. Aku terkejut dan aku tanyalah kenapa. Dia send satu gambar surat yang aku sendiri tak tahu isi dalam tu. Yang cuma aku tahu keputusan HIV dia terlopong aku saat itu. Dan dia juga cakap umurnya tak panjang. Aku terus balas mesej dia. Aku pujuk dia. Aku cakap tak apa. Kita teruskan pertunangan ni. Nanti kita ikhtiar cari ubat dan kita usaha untuk sembuhkan. Dia cakap lagi penyakit ni tak boleh sembuh. Aku cakap lagi tak apa. Kita tunang dulu. Yang lain kita fikir kemudian. Proses nak uruskan pernikahan, kami kena register nama dengan KKM untuk sambung ubat Daud. Dan doktor dah cakap dah kesan dan akibatnya. Aku tak cakap apa-apa dan aku setuju. Dan doktor cakap lagi tak boleh ada anak. Kalau nak ada anak nanti kena discuss dulu dan ikut program dari KKM selepas dah bersedia nak ada anak. Aku setuju. Cerita Daud pun Ikmal tahu. Dan dia banyak kali cakap jangan teruskan. Bahaya untuk aku. Aku degil lagi. Aku teruskan sampai aku dan Daud akhirnya sah sebagai suami isteri. Bermulalah kisah aku sebagai isteri yang dipergunakan atas keikhlasan aku untuk menjadi suri hatinya tanpa memikirkan kesan pada diri aku. Selama tempoh 6 bulan jadi isteri, aku tak pernah disentuh dan dilayan sebagai isteri. Hak aku, keperluan aku, semua aku sediakan sendiri. Aku tak pernah minta. Aku umpama tidak bersuami. Aku dan dia PJJ. Sebulan 2 kali aku akan balik jumpa dia. Sama ada di rumah aku atau rumah dia. Kadang-kadang aku balik, dia tak balik pun. Jadi kehidupan aku dengan mak abah atau mentua saja. Sehinggalah 6 tahun menjadi isteri Daud. Ada lepas tahun tu aku plan lah nak anak kan. Dan aku tak kisah pun apa yang nak jadi kat aku. Doktor dah suruh dah aku plan dengan Daud. Tapi hampa, Daud tak nak. Aku plan juga nak ambil anak angkat. Pun Daud tak nak. Dalam tempoh bertahun yang aku seksa tu, aku tak dilayan dengan baik. Dimaki hamun, diseksa jiwa hingga lumat. Aku berhubung lagi dengan Ikmal masa tu. Seorang yang tak pernah lukit nasihat dan sentiasa bagi kata semangat. Aku sangat hargai Ikmal. Selepas onak duri yang aku lalui, 6 tahun saja aku mampu bertahan. Macam-macam aku doa, aku tak pernah mengalah. Tapi pada satu hari tu aku dah tak mampu dan nak bertahan. Dan puncanya hanya sedikit je berbanding sakitnya bertahun yang aku hadap. Masa ni, baru berapa bulan kami duduk sekali dan aku minta izin dia untuk balik rumah mak aku. Dan dalam masa yang sama, dia tak menghalang ataupun memujuk aku. Dia hanya tengok aku mengemas dan bersiap esoknya untuk tinggalkan rumah dia. Aku menangis dan sepanjang malam tu aku tak lena. Aku terfikir macam-macam dan aku berharap dia datang untuk peluk aku dan minta supaya aku tak pergi. Kerasnya hati dia. Esoknya sebelum aku nak pergi tu, aku sediakan makan tengah hari untuk dia. Aku tunggu mentua aku balik dari Kedah dan aku minta izin, salam serta minta maaf halakan semuanya. Selama aku dengan dia walaupun banyak pelik dari suka, aku reda. Seminggu aku bagi ruang untuk sejukkan hati dan dalam masa yang sama, aku berharap untuk dia datang, pujuk dan bawa aku balik. Tapi hampa. Sehinggalah aku sendiri yang buka kes di mahkamah untuk permohonan cerai. Alhamdulillah dia bagi kerjasama dan dalam tempoh 1 hari je, buka kes, tutup kes lafaz cerai. Dalam tempoh iddah perjalanan baik-baik saja dan masa ni Ikmal masih lagi ada memberi semangat dan jadi teman berbual. Lepas habis iddah, Ikmal melamar dan memberitahu hasrat hatinya untuk meminang aku. Aku ni terlahir dengan tak mudah patah dengan perkataan serik. Jadi aku terima lamaran Ikmal. Dan sekarang dah sah menjadi isteri Ikmal dalam tempoh 2 bulan. Sepanjang tempoh aku berduka, sekelip mata Allah hantarkan aku seorang yang terlalu sabar dan menanti aku dari aku tingkatan 2. Sehinggalah aku berusia 30 tahun. Sabarnya seorang lelaki yang sekarang berada di samping aku, yang menerima aku seadanya dan tidak pernah bercakap tentang kekuranganku. Terima kasih B sebab terima sayang seadanya. Cerita dari Isa bukan nama sebenar.